Assalamualaikum dan salam sejahtera Niaga Wani, bersama saya Fahmi Izzuddin, dan tumpuan kita pada hari ini berkenaan dengan pembangunan kenderaan elektrik dan juga penggunaannya dalam landscape Malaysia, Asia dan juga global, dan adalah dianggarkan yang penggunaan EV pada peringkat global akan diterajui oleh negara-negara benua Eropah dan juga China. Manakala England dan Perancis juga telah pun menyatakan hasrat untuk mengharamkan penjualan kenderaan berkuasa bahan api fosil menjelang 2040. Sementara itu, Jerman menawarkan insentif kewangan yang besar untuk mendorong pembelian EV. Jadi kita melihat kembali kepada senario tempatan pula, kita dapati bahawa Kementerian MITI sudah mula yakin dalam pembangunan ekosistem EV dan rantaian secara menyeluruh apabila Kementerian MITI menyasarkan pelaburan sebanyak 20 bilion ringgit menjelang 2050 dan 40 bilion ringgit menjelang 2030. Dan bersama dengan saya pada pagi ini bagi memperbincangkan lagi berkenaan dengan perkembangan dan juga pembangunan kenderaan elektrik ini adalah Datuk Muhammad Yusof Sulaiman, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Industri Kerajaan untuk Teknologi Tinggi, MITE. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ya. Dan Datuk, bila kita bercakap tentang pembangunan kenderaan elektrik dalam landscape Malaysia, rantau ASEAN, Asia ataupun global, mungkin boleh kongsikan apa kepentingan kenderaan EV ini sebenarnya dalam konteks Malaysia? Terima kasih, Fahmi. Saya rasa orang ramai dan juga pihak kerajaan sangat melihat kepada kenderaan elektrik ini sebagai satu platform yang baru lah. Dia bukan saja kita lihat sebagai sebuah kenderaan, tetapi satu platform yang boleh meningkatkan generasi data dan juga teknologi digital, penggunaan digital, teknologi dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali kenapa kita sepatutnya lihat kepada lebih banyak penggunaan kenderaan elektrik ialah supaya berlakunya penjimatan tenaga. Dan penjimatan tenaga ni kita nampak ialah bila kita tengok dekat perangan antara Rusia dan Ukraine, tenagalah menjadi isu yang utama di negara Eropah dan negara-negara lain. Jadi kalau semua negara di dunia ini melaksanakan penggunaan kereta elektrik atau kenderaan elektrik ni dengan secara besar-besaran, dapat kita menjimat tenaga secara keseluruhan lah. Dan juga daripada COVID-19 pandemik, kita dapat lihat bagaimana rantaian bekalan telah terjejas apabila kita tak dapat melaksanakan logistik untuk menghantar barangan secara biasa, secara normal, tapi negara-negara telah menutup border mereka. Jadi barangan tak dapat dikeluarkan, kilang pula ditutup kerana nak menjaga supaya pandemik tak merebak. Jadi EV ni pula dia punya kelebihan ialah dia merupakan memerlukan parts and component yang sedikit. Berbanding dengan kereta konvensional, kemungkinan lebih 1,000 parts and components untuk membuat satu kenderaan. Tapi untuk EV cuma 60 modul saja. Jadi prospek untuk rantaian bekalan tu terjejas adalah kurang lah. Sebab kita tengok sos dia dah makin sikit, kita boleh kontrol sikit lah. So tu adalah satu daripada dua kepentingan daripada EV ni. Dan juga negara sebagai satu negara yang mempelopori niat antarabangsa supaya kita menjaga alam sekitar dan sebagainya. Daripada segi polisi, kerajaan telah mengeluarkan polisi spesifik dasar tenaga nasional 2040. Lepas tu aspirasi negara rendah karbon 2040. Dan ini semua kita telah ambil kira untuk alignkan kepada the new industrial master plan, plan perindustrian baru, supaya negara dapat melangkah ke hadapan dengan terlibat dalam aktiviti industri yang hijau, yang memelihara alam sekitar dan sebagainya lah, supaya tercapailah objektif kita seterusnya. Di MITE kita lihat aspirasi ini mestilah kita strukturkan, kita mestilah ada dia framework lah yang clear dan jelas supaya kita boleh
menjalankan program-program dan strategi. Di MIT kita gunakan kaedah kita panggil foresight. Melihat senario di masa depan dan apa juga yang aktiviti yang perlu kita lakukan untuk mencapai objektif kita. So banyak dah kita gunakan foresight metodologi ni kepada dasar-dasar negara dan juga di peringkat korporat. Yeah. Datuk, kita berbual soal komponen tadi. Persoalannya di sini, bagaimanakah kita ingin memastikan yang ekosistem ini menyeluruh dan mengambil kira setiap aspek pertumbuhan industri EV? Ya. Ya, kita mesti mengambil pendekatan yang menyeluruh, bukan apa orang kata very fragmented ataupun kita buat tak satu dua saja kan. Macam separuh negara mungkin dia fikir nak buat bateri kereta. So kita rasa kita kena lihat kepada keseluruhan ekosistem tersebut lah. Jadi di MIT kita ada guna satu kaedah kita panggil FIRST. FIRST. Financial, kita kena tekankan infrastruktur, regulatory, skills dan juga teknologi. So daripada segi funding yang sebelum ni Fahmi sentuh negara-negara seperti China dan juga Eropah, mereka ada bentuk insentif untuk rakyat memiliki kenderaan elektrik ni. Macam di negara China kita tahu tiap kenderaan itu subsidinya lebih kurang $500. Jadi ini mengurangkan beban kepada rakyat yang akan menggunakan kenderaan elektrik. Daripada segi infrastruktur, ramai yang tertanya, kalau saya bawa kereta ni balik kampung raya China, boleh balik sini balik tak? Ada ke charging station di tempat yang mana saya akan berhenti dan sebagainya. So infrastruktur yang seperti itu penting untuk kita fikirkan supaya pengguna akan dapat rasa selamatlah dan sebagainya. Dan ketiga ialah regulation. Fahmi sebab ini benda baru menggunakan kaedah elektronik dan dia punya kesan-kesan kepada cara operasinya. So kita kena adakan undang-undang yang patut menyokonglah penggunaan ni di peringkat regulatory macam JPJ dan sebagainya. So kita kena ada policy yang juga membantulah untuk kita meningkatkan industri kenderaan elektrik ni. Yang S tu skills. Of course kita kena ada orang yang pakar, terutamanya dekat peringkat mechanic workshop. Ini benda ni elektrik, silap-silap you terpegang, you boleh terkejut dengan elektrik tersebut. So ini semua kita kena latih semula semua yang terlibat dalam industri inilah. Dan T yang finally tu teknologi. Dan kadang-kadang orang menifatkan kenderaan elektrik ni sebagai satu platform it's like a computer on wheels. Sebab terlalu digital. Kalau Fahmi pernah lihat bagaimana Tesla dan sebagainya, everything semua digital, cara dia beri information kepada driver dan sebagainya semua dah berubah dah. Dan kita boleh duduk dalam kereta tu sebagai pejabat kita untuk buat kerja dan sebagainya, sebab semua telecommunication punya support system memang ada dalam tu. Jadi daripada segi itu kita nampak kenderaan elektrik ni akan bagi peluang yang lebih banyaklah. Maknanya untuk syarikat-syarikat yang mempunyai produk-produk akan dapat masuk ke dalam industri ini dan tidak terhalang oleh pembekal-pembekal yang sedia ada untuk kereta konvensional lah. So di situ saya rasa kita boleh ambil pendekatan yang menyeluruh supaya kita dapat klasifikasikan peluang-peluang ini untuk peniaga-peniaga untuk startup kita di Malaysia lah. Datuk bercakap tentang infrastruktur tadi. Mungkin bila kita bercakap tentang kelestarian tenaga dan ia mesti menerusi kenderaan elektrik ini. Jadi tahap ketersediaan masyarakat Malaysia itu sendiri. Bila kita boleh jangkakan kapasiti yang penuh penggunaan kenderaan elektrik, lebih-lebih lagi dengan cabaran infrastruktur ini dianggap menghambat kepada usaha itu. Jadi macam mana, Datuk? Saya rasa penerimaannya akan berlaku secara fasa lah. Sebab harga kenderaan tersebut masih di luar jangkauan ramai rakyat lah. Jadi kita lihat di fasa pertama kepada mereka yang berkemampuan dan berminat untuk menggunakan kenderaan elektrik akan jadi kumpulan yang pertama lah.
Jadi di sini kita boleh lihat satu peluang, satu opening untuk kita membangunkan infrastruktur mengikut keperluan yang masih rendah tu lagi lah. Jadi kita boleh membangunkan charging station, kita boleh bangunkan workshop untuk kenderaan ini secara berperingkat lah. Dan setelah ada satu orang kata economies of scale, bila harga kenderaan itu lebih kurang sama dengan kenderaan konvensional, dan kita lihat lebih ramai permintaan, lebih banyak permintaan dan lebih ramai rakyat yang mampu beli, dan kereta itu akan menjadi satu keperluan, bukan satu luxury lagi lah untuk ni. Dan banyak negara telah menetapkan bahawa mereka tidak akan mengeluarkan ataupun membiarkan kenderaan konvensional beroperasi lagi pada certain tahun lah. Seperti negara di Eropah, dia tetapkan 2030 atau 2040 stop ICE ni daripada beroperasi, semua kena EV. Jadi ini merupakan satu push factor lah untuk mereka pengguna-pengguna jalan raya untuk menggunakan kenderaan elektrik. Jadi saya rasa pull dengan push factor tu penting, dan inilah di mana peranan kerajaan adalah amat penting lah untuk menjadi pelopor kepada penggunaan kenderaan elektrik di negara kita lah, insyaAllah. Ya, Datuk, bila kita bercakap menghadapi transisi daripada kereta konvensional kepada kereta elektrik ini, dan saya kira peranan kerajaan bukan hanya kepada pelaburan dari segi pembangunan kereta elektrik semata-mata, akan tetapi juga tenaga mahir. Adakah kita bakal melihat wajah baru kepada kemahiran tenaga mahir yang lebih detail kepada pembangunan kereta elektrik ini, atau macam mana? Betul. Saya rasa secara general lah, yang selalu kita katakan 50% pekerjaan yang ada sekarang tak akan ada lagi pada tahun 2030. Ini termasuklah yang melibatkan kenderaan elektrik. Satu, daripada segi pembuatan, maknanya sebab dia ada 60 modul, maknanya penggunaan robotik dan otomasi akan menjadi lebih tinggi. Jadi keperluan untuk tenaga pekerja mungkin kurang, tapi tenaga pekerja yang lebih berkemahiran untuk mengendalikan robot-robot dan juga sistem otomasi di kilang-kilang dan sebagainya kan. So maknanya skill yang diperlukan ni akan berubah. Jadi akan memerlukan institusi pendidikan seperti universiti, institusi latihan dan sebagainya melihat kepada pendekatan yang baru. Tapi kita rasa bila kita pindah kepada skill yang macam ni, dan anak-anak muda lebih berminat lah untuk ni kan. Dan kita tahulah macam peringkat STEM kita, pelajar-pelajar banyakkan lebih suka cenderung kepada career sebagai accountant, lawyer dan sebagainya kan. Saya rasa itulah kata EV ni lebih pada kereta. Dia boleh menjadikan satu imajinasi kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam teknologi, dalam sains, engineering dan sebagainya lah. So skill ni perlu. Dan tadi saya sebutkan tadi tentang workshop kita dan mekanik yang ada di yang memberi perkhidmatan kepada pembaikan dan rawatan kereta kan. Itu pun skill barulah. Ya. Sebab satu produk dia baru, dan kemungkinan juga parts-parts ni tak perlu diperbaiki ataupun dirawat secara kerap. Sebab dia bergantung kebanyakan kereta elektrik ni pada bateri. Dan bateri tahan bertahun-tahun dan mungkin perlu ditukar selepas 5-7 tahun saja. Yang lain-lain, motor dan sebagainya, kurang dia punya keperluan untuk pembaikan. Lepas tu lain, skill untuk infrastruktur dah berbeza. Untuk kita memberi sokongan, perkhidmatan kepada pemandu-pemandu kereta elektrik dah berbeza. Polisi dah berbeza. So kerajaan cara dia mengubah undang-undang dan enforcekan undang-undang ni pun berbeza. So Fahmi akan nampak perubahan kepada seluruh ekosistem tu. Di atas keperluan skill saja akan ada banyak perubahan.